Terima kasih Yang Dipertua. Dengan hormatnya saya kemukakan soalan ke-9. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Syed Hussein Ali atas soalan yang berkaitan dengan yuran pengajian tinggi. Tan Sri Yang Dipertua, mengikut amalan semasa, kadar yuran di institusi pengajian tinggi awam atau IPTA ditetapkan berdasarkan faktor-faktor equity sosial untuk meluaskan akses kepada masyarakat dan bukan berdasarkan prinsip cost recovery. Dengan izin, penempatan yuran dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk kos langsung dan tidak langsung, nilai sepadan pelajar sepenuh masa, nisbah tenaga pengajar atau pelajar, mod kerja kursus atau penyelidikan, daya saing dan sebagainya. Malah, terdapat IPTA yang menetapkan yuran pengajian berdasarkan semester, package dan ada juga berdasarkan jam, kredit unit yang diambil. Pada masa ini, yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda di IPTA ditangguh oleh kerajaan sebanyak 80% hingga 90% bertujuan meringankan beban rakyat yang melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi. Kerajaan berpendapat bahawa kadar yuran sekarang adalah munasabah dan kadar tidak dinaikkan sejak beberapa tahun yang lalu. Pada masa yang sama, IPTA digalakkan untuk mempelbagaikan sumber pendapatan dalaman seperti endowment atau wakaf supaya dapat membantu menyediakan lebih banyak bantuan kewangan kepada pelajarnya. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha ke arah mengawal selia institusi pengajian tinggi swasta atau IPTS supaya mampu memberikan perkhidmatan pendidikan tinggi yang berkualiti dengan pengenaan yuran yang berpatutan. Semua IPTS yang ditubuh di negara ini dikawal dan ditadbir urus mengikut Akta Pendidikan Swasta 1996, Akta 555 termasuk kadar yuran yang dikenakan oleh IPTS kepada pelajar-pelajarnya. IPTS tidak boleh mengenakan yuran kepada pelajar melebihi dari kadar yang telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih. Soal tambahan Yang Mat Syed Hussein. Terima kasih Yang Dipertua dan Menteri kerana menjawab. Yang terbaik ialah kalau misalnya dapat pendidikan percuma daripada rendah sehingga universiti. Akan tetapi kalau ini tidak dapat dilakukan, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan yuran terutama sekali pada golongan yang berpendapatan rendah? Saya lihat bahawa UiTM misalnya mempunyai kadar yuran yang terendah di kalangan universiti-universiti. Bolehkah tidak misalnya disamakan yuran rendah untuk UiTM itu bagi semua universiti, terutama sekali golongan pelajar yang berpendapatan rendah tadi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat yang berkaitan dengan memberi kurangkan yuran dan sekiranya Kementerian Pendidikan Malaysia memberi pelajaran percuma, makanya ini akan menimbulkan satu domino effect dengan izin, dan ini akan membawa satu perubahan dari segi cukai. Dan marilah kita melihat apa yang berlaku di Finland apabila Finland memberi memang pendidikan percuma kepada pelajar, dan ini akan menimbulkan satu income tax yang begitu tinggi. Dan saya rasa sekiranya perkara ini berlaku di negara kita, ini akan menimbulkan
peningkatan juga dari segi cukai, dan ini akan membebankan rakyat Malaysia. Jadi adalah sangat penting bahawa kita mesti ambil kira semua faktor di mana kita boleh menggunakan satu Edward de Bono punya thinking skills dengan izin, di mana kita nak ambil kira semua faktor yang dari segi kemampuan negara kita dan dari segi tax increase atau tambahan cukai. Selain daripada katalah kita nak kurangkan, seperti yang saya sudah jawab bahawa setakat ini memang tidak ada rancangan untuk kurangkan yuran, kerana dianggap yuran yang yuran yang dikutip oleh adik pelajar di sini adalah munasabah, kerana kerajaan memang sudah menanggung 85 hingga 95%. Dan saya rasa sepatutnya pelajar atau rakyat Malaysia sepatutnya bersyukurlah, kerana kerajaan memang jaga dengan begitu baik. Dan satu cara untuk menggalakkan adik pelajar untuk menikmati beasiswa di mana mereka tak perlu bayar yuran universiti itu adalah untuk galakkan mereka untuk mencapai keputusan yang berkualiti, yang cemerlang, supaya mereka layak untuk dapat beasiswa. Sekian, terima kasih. Ya, Dato' Nuria. Terima kasih Tan Sri Yang Dibetul. Soalan saya, Dato' Yang Dibetul, apakah langkah yang diambil oleh kementerian bagi menggalakkan syarikat-syarikat swasta membantu pelajar-pelajar yang dikenal pasti susah dan tak mampu, dan ini sebagai sebahagian corporate social responsibility? Terima kasih Tan Sri Yang Dibetul. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang berkaitan dengan mewujudkan satu kolaborasi di mana bahagian swasta atau GLCs atau NGO mengadakan atau memberi bantuan kepada pelajar-pelajar yang miskin, dan memang IPTA mewujudkan atau mengadakan skim atau program corporate social responsibility dengan izin dengan NGO atau GLC ya. Seperti di peringkat sekolah itu memang kita boleh melihat bahawa corporate social responsibility diberi oleh khazanah, di mana kita ada sekolah amanah, dan ini menjadi satu cara di mana NGO atau GLC wujudkan satu kolaborasi dengan pihak sekolah dan IPTA, dan kita boleh melihat banyak aktiviti yang dijalankan khasnya dalam pertandingan, dan di peringkat IPTA ada banyak pertandingan dalam inovasi dan entrepreneurship. Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhammad. Kerana masa tidak mengizinkan, setakat itu sajalah pertanyaan lisan buat pada hari ini. Ya. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-usul. Rang Undang-Undang Perbekalan 2014 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Terima kasih Muhammad. Sekarang saya ingin menarik perhatian semua yang berhormat bahawa pertama sekali sila kemukakan nama-nama yang ingin berbahas dalam